Ini hadis dia tuan-tuan. Saya ajak tuan-tuan ikuti makna dia dalam bahasa Kodiang kita dulu lah. Bahasa kita lah. Mari kita baca terjemahan dia pula. Ini bahasa Kuala Lumpur. Nah, depa buat Kuala Lumpur ni. Tengok betul tak betul lagu hak kita bagi tadi. Daripada Abu Najih Amr bin Abbasah Salami radhiyallahu anhu, katanya semasa zaman jahiliyah, aku sudah menyangka semua manusia sesat dan mereka tidak berada di atas kebenaran, suatu pun mereka hanya menyembah berhala. Lalu aku mendengar seorang lelaki di Mekah menceritakan beberapa perkara ajaib. Lalu aku menaiki kenderaanku untuk pergi menemuinya. Naik unta lah ni, bukan ada mutu kereta ni dulu. Tiba-tiba aku dapati ketika itu Rasulullah sedang bersembunyi daripada kaum kafir yang hendak mengancam diri baginda. Kemudian aku bersikap lemah lembut sehingga aku dapat masuk menemui baginda. Itu kan cerita dia. Aku pun bertanya, siapa kamu? Jawab baginda, aku seorang Nabi. Aku bertanya lagi, Nabi itu apa? Jawab baginda, aku utusan Allah. Aku bertanya lagi, untuk apa kamu diutuskan? Jawab baginda, aku diutuskan untuk, pertama, menghubungkan silaturrahim, kedua, memecahkan berhala, dan yang ketiga, mengasahkan Allah tidak boleh menyekutukan dengan sesuatu. Aku bertanya lagi, siapakah yang telah mengikut ajaranmu? Jawab baginda, ada orang yang merdeka dan ada orang yang hamba. Bersama baginda ketika itu Abu Bakar merdeka dan Bilal ibn Rabah radhiyallahu anhuma dia hamba. Lalu aku bertanya, sesungguhnya aku ingin mengikutimu ya Rasulullah. Dia nak jadi pengikut juga. Jawab baginda, sungguhnya engkau tidak mampu berbuat demikian pada ketika ini. Tidakkah engkau lihat keadaanku? Aku duduk sembunyi aja, dan keadaan manusia di sekelilingku. Oleh itu engkau pulanglah kepada keluargamu. Apabila engkau mendengar aku telah berjaya, maka engkau datanglah menemuiku, katanya. Lalu aku pun pulang kepada keluargaku. Dia balik kampung dia. Itu ya kan tadi. Kamu makna tadi pun lebih kurang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun datang ke Madinah. Pada ketika itu aku berada bersama keluargaku. Lalu aku bertanya khabar diri baginda, dan aku bertanya kepada orang-orang yang datang ke Madinah. Sehinggalah pada suatu waktu datang satu kumpulan dari penduduk di Madinah. Aku pun bertanya, rombongan ada datang, apa berita lelaki ini yang datang ke Madinah ni? Dia tanya mereka tu. Mereka menjawab, di Madinah ini ramai terdapat penyokongnya, sedangkan di Mekah kaumnya sendiri ingin membunuh baginda, tetapi mereka tidak berjaya berbuat demikian. Nabi pergi Madinah tuan-tuan, bukan pelarian. Saya tak suka sebut Nabi pelarian. Nabi pergi Madinah ni Allah yang suruh, inna ardi wasi'atan fatuhajiru fiha. Dia bukan macam Rohingya tuan-tuan. Nabi pergi tu sebab Allah yang suruh. Lalu aku pergi ke Madinah menemui baginda. Lalu aku bertanya, wahai Rasulullah, adakah engkau masih kenal aku lagi? Dia tanya Nabi. Jawab baginda, ya, engkaulah orang yang menemui aku di Mekah dulu. Katanya lagi, lalu aku berkata, wahai Rasulullah, beritahulah kepada aku tentang perkara yang Allah ajar kepada engkau, sedangkan aku jahil, aku tak tahu. Beritahulah aku tentang sembahyang. Jawab baginda, dirikanlah sembahyang subuh, kemudian berhentilah daripada mengerjakan sembahyang
sehingga naik matahari sekadar-sekadar sebatang tombak, kerana matahari terbit di antara dua tanduk syaitan. Ketika itu orang-orang kafir sujud kepada matahari. Satu tak boleh duduk semayang masa tu. Kemudian dirikanlah semayang, kerana sungguhnya semayang itu disaksi dan dihadiri oleh para malaikat. Semayang boleh dikerjakan seterusnya, sehingga bayang tombak yang didirikan berada di sebelahnya ke arah utara, tidak ke timur atau ke barat, iaitu waktu matahari rembang, duduk tengah-tengah terpacak tu, tak boleh semayang. Kemudian berhentilah daripada mengerjakannya. Masa tu berhenti semayang, kerana pada ketika itu neraka Jahannam sedang bernyala-nyala. Kemudian apabila berhadap ke arah timur bayang tu, maka dirikanlah sembahyang zuhur. Kalau bergelincang tu bolehlah. Kalau di Mekah dia bergelincang, dia pergi ke timur bayang. Tapi kita sini kalau gelincang dia pergi ke timur lah. Sampai gelincang matahari, kemudian apabila berhadap ke arah timur bayang tu, maka dirikanlah sembahyang zuhur. Kerana sesungguhnya sembahyang itu disaksikan dan dihadiri oleh para malaikat. Sehingga engkau mendirikan sembahyang asar, kemudiannya berhenti pula daripada melakukan sembahyang sehingga terbenam matahari. Sesungguhnya matahari itu terbenam di antara dua tanduk syaitan, kerana ketika itu orang-orang kafir sujud kepada matahari. Masa dia duduk jatuh tu jangan duduk sembahyang, dia terbenam habis baru sembahyang. Abu Najih berkata, aku kata, wahai Rasulullah, ceritakan kepada aku tentang wuduk pula. Baginda menjawab, tidak ada seorang daripada kamu yang menyedia dan membawa air untuk wuduk. Air untuk wuduk dia panggil wadu. Lalu dia berkumur-kumur memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya, malingkan gugurlah dosa-dosa daripada muka, mulut dan pangkal hidungnya. Kemudian apabila dia basuh muka sebagaimana yang diperintah oleh Allah, maka gugurlah pula dosa-dosa mukanya bersama air daripada hujung janggutnya. Kemudian dia membasuh pula kedua tangannya hingga dua siku, malingkan gugurlah dosa-dosa dari kedua-dua tangannya bersama air daripada jari-jarinya. Kemudian dia menyapu kepala, maka gugurlah dosa bersama air daripada hujung rambutnya. Kemudian dia membasuh dua kaki, dua tapak kaki sehingga dua buku lalinya, maka gugurlah dosa bersama air dari jari-jari kakinya. Kemudian apabila dia berdiri lalu mengerjakan sembahyang, bertahmid, makna memuji Allah, baca alhamdulillah rabbil alamin, memuji Allah dan mengagungkannya dengan menyebut sifat-sifat yang layak baginya, mengosongkan hatinya bagi Allah. Hati dia kosong bagi Allah, nescaya Allah akan hapuskan segala dosa menjadi bersih seperti keadaannya pada hari dia dilahirkan oleh ibunya. Bersih habis. Amr bin Abasah menceritakan hadis ini kepada Abu Umamah, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Abu Umamah berkata kepadanya, wahai Amr bin Abasah, nilai kembali apa yang engkau katakan tu. Fikir habis-habis, nilai balik, kaji balik. Seorang itu diberi pahala sebegitu besar hanya pada satu tempat, satu makam saja. Kali semayang dapat pahala, bukan main besar. Macam nilai betul ke ni? Lalu Amru menjawab, wahai Abu Umamah, sungguhnya aku telah tua, tulangku sudah lemah, ajalku sudah hampir. Aku tidak berhajat membuat dusta ke atas Allah dan Rasulnya. Sekiranya aku tidak mendengar perkara tersebut daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekali, melainkan sekali, dua, tiga kali, dibilangnya hingga 7 kali, nescaya aku tidak menceritakan perkara tersebut. Kalau takat 7 kali aku dengar, aku tak cerita lagi selama-lamanya. Tetapi wahai Abu Umamah, sebenarnya aku telah mendengar perkara itu lebih banyak daripada itu. Berpuluh-puluh kali aku dengar, tu yang aku cerita.
Betul tuan-tuan macam kita bermakna tadi. Baik. Sedikit pengajaran, banyak pengajaran dalam hadis ni. Cuma kita baca apa habis. Pengajaran hadis 1, umat Islam dikendaki mengambil wuduk sebagaimana yang diajar oleh Rasulullah. Ambil bagi sempurna 3 kali. 2, umat Islam dikendaki menunaikan semayang fardu pada waktu yang ditetapkan. Waktu tak boleh semayang, jangan semayang. Umat Islam dikendaki supaya menghubungkan silaturrahim dan mengasahkan Allah, jangan menyekutukannya dengan sesuatu. 4, umat Islam naklah bersegera dalam mengerjakan amal kebajikan. 5, umat Islam disuruh supaya menepati janji. 6, umat Islam disuruh menepati janji macam dia tadi lah. Dia berjanji dengan Rasulullah, dia nak pi, Rasulullah habaq kata kalau hang dengar aku dah berjaya, hang pilah ke aku. Dia pun terus pi. Menepati janji. Umat Islam disuruh supaya mempelajari ilmu agama. Dia tanya macam-macam, serta mengajarkannya pula pada orang lain. Kita tahu, kita ajak orang lain. Orang yang berwuduk dengan sempurna akan dihapuskan dosa-dosa kecil daripada setiap anggota wuduknya. Masya Allah. 8, orang yang mengerjakan semayang dengan khusyuk akan dihapuskan segala dosa-dosa kecilnya. Hak besar kena bertaubat. Hak kecil diluruh dengan yang semayang. 9, seseorang hendaklah menyampaikan suatu berita kepada orang lain setelah diyakini kesahihan berita tersebut. Sebab tu dia beritahu ke Abu Umamah. Pada awalnya Abu Umamah pun berasa berat nak terima. 10, hadis ini menunjukkan kebijaksanaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan dakwah dengan meraihkan suasana atau keadaan sahabat-sahabatnya. Kerana itu diperintahkan Abu Najih kembali kepada keluarganya dengan Islamnya sementara menunggu masa yang sesuai supaya tidak disakiti oleh kaum Quraisy. Ini Nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakin bahawa akhirnya kemenangan dan pertolongan Allah akan tiba. Keyakinan ini adalah salah satu tanda kenabian, kerana apa yang diceritakan Rasulullah betul-betul berlaku. Rasulullah kata, apabila hang tahu dengar kata aku dah berjaya, bawa hang mai ke aku. Rasulullah dah tahu dah dia akan berjaya di Madinah. Yakin dah. 19, semayang yang khusyuk adalah dituntut malaikat menghadiri dan menyaksikan semayang yang dilakukan. 13, haram semayang sunat selepas semayang subuh hingga matahari naik segala. Pada waktu matahari rembang berada di tengah-tengah langit pun haram, dan selepas semayang asar hinggalah jatuh matahari baru boleh semayang. 14, seorang muslim hendaklah sentiasa mengharapkan rahmat Allah dan keampunannya supaya selamat daripada berputus asa, dan mendorongnya untuk beramal mengumpul ganjaran yang dijanjikan oleh Allah. Ini macam sahabat Amr bin Abasah ni, cari rahmat Allah, tunggu rahmat Allah, cari Allah. 15, malaikat menghadiri diri dan menyaksikan ibadat semayang yang dilakukan oleh manusia. Kerana itu sepatutnya kita melakukan semayang dengan cara yang terbaik agar diperakui oleh malaikat yang menyaksikannya, insya-Allah. Jadi tuan-tuan perempuan, kita sudah berada di penghujung. Malam ni kita baca satu hadis, tapi satu pun berbaloi lah, panjang sangat hadis kita ni. Cerita bagaimana para sahabat Nabi dulu mereka mencari Islam, mereka membelajar ilmu kepada Nabi sendiri, dan Nabi amat prihatin dengan para sahabat dia. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. InsyaAllah kita akan sambung pengajian kita hadis 66 pada kuliah kita yang akan datang, insyaAllah. Saya masih ada tempat-tempat yang tak boleh pergi mengajar lagi, tapi Al-Bukhari ni
InsyaAllah saya cuba Ustaz Muhyiddin telefon saya dan bersedia saya datanglah. Dan banyak tempat-tempat lagi tak pergi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wazidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli halin wa na'udzubika min hali ahli an-nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.